Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan bab 9 yang bertajuk Sumber Semula Jadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia. Bab 9.1 Taburan semula jadi utama di dunia. Sumber tenaga terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga bahan bakar dan juga sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga bahan bakar ada tiga, iaitu petroleum dari Arab Saudi, yang kedua gas asli daripada Amerika Syarikat, yang ketiga arang batu dari Rusia. Seterusnya adalah contoh-contoh bagi sumber tenaga alternatif, iaitu geothermal daripada Iceland, yang kedua angin dari Belanda, yang ketiga ombak dari Perancis, yang keempat suria daripada Jepun, kelima air daripada China, dan yang terakhir biomas daripada India. Seterusnya, krisis sumber-sumber jadi di dunia. Eksploitasi dan penukaran sumber secara berterusan dan tidak terancang mengakibatkan kuantiti sumber-sumber jadi di dunia semakin berkurangan. Dalam aspek ekonomi, yang pertama, pendapatan negara pengeksport dan pengimport terjejas dan tidak menentu. Krisis sumber-sumber jadi di dunia juga menyebabkan kenaikan harga seperti petroleum dan gasli. Krisis ini juga menyebabkan peningkatan kos sara hidup yang disebabkan oleh nilai mata wang menurun serta kos beli yang lemah. Dalam aspek politik pula, yang pertama, perebutan kuasa yang mempunyai sumber-sumber jadi antara beberapa buah negara. Yang kedua, tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber. Dan akhir sekali berlaku konflik politik dalam sesebuah negara. Bagi masyarakat pula, yang pertama, peningkatan kadar kemiskinan, yang kedua, peningkatan kadar kebeluran, dan akhir sekali wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Bagi alam sekitar, yang pertama, kemerosotan kualiti alam sekitar, yang kedua, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem, yang ketiga, sumber-sumber jadi semakin berkurangan, dan kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Berikut merupakan contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Kerjasama ekonomi antarabangsa telah diterjemahkan dalam pelbagai bentuk kerjasama seperti kerjasama hubungan dua hala, kerjasama pelbagai hala, kerjasama serantau, kerjasama kumpulan negara, kerjasama sedunia dan kerjasama segitiga pertumbuhan. Pertama, Pertubuhan Negara Asia Tenggara, iaitu Association of the Southeast Asian Nations ASEAN. Kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada tahun 1967. Dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara. Fokus kerjasama melibatkan dalam sektor pendidikan, pelancongan, penyelidikan dan pembangunan atau R&D. Kedua, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura, iaitu IMSTT, ditubuhkan pada tahun 1992. Meliputi 8 buah kawasan. Fokus kerjasama melibatkan dalam sektor pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan. Yang ketiga, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kerjasama Segitiga Pertumbuhan IMTGT ini ditubuhkan pada tahun 1994. Dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di semenanjung Malaysia dan 14 buah wilayah di selatan Thailand. Fokus kerjasama melibatkan dalam pertanian, industri asas tani, pelancongan, produk halal dan perkhidmatan. Keempat, Kesatuan Eropah atau European Union (EU). Komuniti Ekonomi Eropah atau kini dikenali sebagai Kesatuan Eropah ini ditubuhkan pada tahun 1958. Dianggotai oleh 28 buah negara belah Eropah. Fokus kerjasama melibatkan dalam sektor perniagaan dan perdagangan bebas. Yang kelima, Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada tahun 1989. Dianggotai oleh 21 buah negara. Kerjasama melibatkan dalam perdagangan bebas dan pelaburan. Dan yang keenam, Pertubuhan Perdagangan Dunia, World Trade Organization WTO. Kerjasama sedunia ini ditubuhkan pada tahun 1995. Melibatkan 164 buah negara. Fokus kerjasama melibatkan dalam mengendalikan sistem perdagangan global, menyelesaikan pertikaian perdagangan, menyokong keperluan negara-negara sedang membangun. Antara kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa yang pertama adalah untuk mendapatkan bekalan buruh asing. Melalui kerjasama ekonomi antarabangsa, ia memudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari negara luar untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dan juga perkhidmatan. Ia juga memudahkan tenaga buruh profesional seperti pengurus,
jurutera dan doktor perubatan kebanyakannya berasal dari negara maju. Manakala tenaga buruh yang kurang mahir kebanyakannya berasal dari negara membangun. Kedua, pemindahan teknologi. Menggalakkan pemindahan teknologi antara negara maju dengan negara membangun melalui beberapa cara iaitu pembelian terus barangan modal, pembelian equity, perjanjian pelesinan, peraturan paten dan cap dagangan dan aliran sumber manusia. Ketiga, hubungan perdagangan. Membuka peluang antara negara untuk menjalinkan hubungan perdagangan serta mendapat keistimewaan seperti pengecualian cukai, pengurangan tarif kuota dan embargo, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau Ministry of International Trade and Industry dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia atau Malaysia External Trade Development Corporation adalah agensi yang menguruskan perdagangan di Malaysia. Yang keempat, meluaskan pasaran. Setiap negara boleh mengeksport barangan keluaran negara ke mana-mana negara yang ada kerjasama ekonomi untuk meluaskan pasaran mereka. Contohnya, negara Brazil mengeksport kayu balak ke negara India, China, Vietnam dan Singapura. Negara Rusia pula mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Yang kelima, memperoleh bahan mentah. Kerjasama ekonomi antarabangsa membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. Contohnya, negara China mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan Rusia. Negara Mexico dan Kanada pula antara negara utama yang mengimport gas asli dari Amerika Syarikat. Keenam, pelaburan. Menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Terdapat dua jenis pelaburan iaitu pelaburan equity dan pelaburan langsung asing atau Foreign Direct Investment. FDI melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta, telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik di Malaysia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.